Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke siaran live saya pada malam ini. Selamat malam kepada semua. Selamat datang. Sekejap, saya setting sekejap guna telefon lagi satu. Topik kita malam ini berkenaan dengan politika Anwar Ibrahim. Politika Anwar Ibrahim berkenaan dengan sidang media beliau pada tengah hari tadi. Sekejap, saya tengok sekejap. Saya buat sekejap je. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Sekejap saya adjust kamera sekejap. Sekejap aja. Okey. Topik kita pada malam ini bertajuk politika Anwar Ibrahim. Anwar ada angka. Itu kita punya sekejap. Kenapa pula sengit benda ni, saya pun tak tahu. Okey. Selamat datang semua. Sorry saya adjust kamera sikit sebab phone tu saya pun tak tahu kenapa dia nampak saya tidak center position saya. So topik kita malam ini adalah berkenaan dengan politika Anwar Ibrahim. Anwar ada angka atau tidak, seperti mana sidang media dia pada tengah hari tadi. Kemudian topik kedua berkenaan dengan Presiden Zahid. Presiden Zahid. Itu topik kedua dia. Presiden Zahid. Ke sini pula. Sekejap, saya adjust lagi sikit. Okey. Dan topik ketiga, percaturan politik strategi terkini. Saya tengok komen sekejap. Okey, selamat malam semua, selamat datang. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey, ya sayang, I duk adjust ni, I pun tak tahu nak buat macam mana. Okey. Kita tengok. Kita tengok. Sekejap saya nak tengok. Topik ketiga, percaturan politik strategi terkini. Saya tengok komen sekejap. Okey. Saya rasa kita dah boleh mulakan. Saya pun tak tahu kenapa kamera ni tak center. Saya pun tak tahu kenapa kamera ni tak center. Tapi saya cuba nak adjust sikit lagi. Okey. Ya, Pak Abbas duk
tengah duk adjust ni. Tapi yang saya tengok kat screen saya, dia center. Tapi bila dia keluar, dekat saya tengok kat phone lagi satu, dia tak center. Sekejap Okay, saya try ubah belah sini pula. Tengok macam mana dia punya position. Sekejap sorry tuan-tuan dan perempuan saya pun tak tahu nak macam mana lagi. Dia tak center lah. Aduh. Kalau macam ni, nampak? Ini okey tak? Sekejap saya tengok Saya tengok sekejap dekat phone ni macam mana posisi kita. Okey, kita mulakan kita punya perbincangan malam diskusi kita Politika Anwar. Apakah Anwar ada angka? Okey, tengah hari tadi Anwar ada buat satu sidang media untuk mengatakan yang beliau ada angka, dan ramai orang mempertikaikan, ramai orang mengatakan Anwar demam. Dia buat balik demam September dia Dan dalam video itu Anwar telah katakan yang beliau telah mendapat perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari Isnin 21 September. Tapi memandangkan tuanku tidak sihat, maka dia ditangguhkan. Orang ramai tak percaya, orang ramai kata Anwar bohong. Kemudian di belah petang keluar satu pernyataan daripada istana mengesahkannya Anwar telah memohon untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kemudian keluar satu pernyataan yang Anwar, satu berita mengatakan Anwar kata beliau boleh menubuhkan kerajaan. Beliau boleh menubuhkan kerajaan. Anwar dakwa bakal tubuh kerajaan baru. Jadi statement Anwar ni agak meragukan bagaimana Anwar Ibrahim boleh sebagai ketua pembangkang boleh mendakwa beliau mempunyai angka untuk beliau boleh menubuhkan kerajaan kerana beliau belum lagi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Yang boleh menentukan Anwar Ibrahim mempunyai angka adalah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu di dalam sidang media Anwar Ibrahim, beliau tidak menyatakan berapa angka beliau ada kerana perkara itu harus dimaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong dulu. Dan menjadi hak Yang di-Pertuan Agong untuk mengumumkan bahawa Anwar mempunyai angka. Dan begitu juga dengan laporan akhbar yang mengatakan Anwar mendakwa dia akan tubuhkan kerajaan. Itu satu statement yang tidak realistik.
kerana statement itu adalah hak yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh membuat pengumuman bahawa Anwar ada cukup angka untuk menubuhkan kerajaan baru. Bukan Anwar Ibrahim, ya. Jadi di sini kita telah jelas statement Anwar berkenaan untuk tubuh kerajaan baru itu tidak realistik, kurang tepat. Ya. Dia boleh katalah dia nak tubuh kerajaan, tapi yang boleh mengumumkannya adalah yang di-Pertuan Agong, kerana itu adalah hak yang di-Pertuan Agong, ya. Bukan hak Anwar Ibrahim. Dan begitu juga dengan angka, yang boleh mengumumkan adalah yang di-Pertuan Agong. Ya. Anwar ada angka, dia kena buktikan pada yang di-Pertuan Agong. Setelah bukti itu disahkan oleh yang di-Pertuan Agong, barulah boleh kata Anwar ada angka, dan barulah boleh kata Anwar boleh tubuh kerajaan baru. Ya. Tapi saya harus jelaskan dalam situasi ini, walaupun pihak istana telah membuat pernyataan bahawa memang benar yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan untuk membenarkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadap baginda. Tetapi jika pada masa yang sama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada membuat permohonan untuk menghadap yang di-Pertuan Agong, maka keutamaan harus diberi kepada Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Ya. Dan Perdana Menteri pun tidak pasti pada ketika ini sama ada Anwar ada angka atau tidak. Dan jika beliau hendak mohon menghadap yang di-Pertuan Agong, beliau harus tahu sama ada beliau telah kehilangan sokongan majoriti ataupun tidak. Ya. Okey, di sini kita jelas siapa yang Agong akan berjumpa dulu, dan keutamaan harus diberi kepada Perdana Menteri, ya. Dan mengikut perkara 43.4 Perlembagaan Persekutuan, apabila Perdana Menteri telah hilang majoriti, maka beliau mempunyai dua pilihan, iaitu pilihan pertama meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, dan yang keduanya beliau boleh memohon untuk pembubaran parlimen. Ya, hak beliau hanya untuk memohon pembubaran parlimen. Perdana Menteri tidak boleh membubarkan parlimen. Ya, Perdana Menteri hanya boleh memohon untuk membubarkan parlimen. Ya, ini diwartakan di dalam perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Dan hak untuk membubarkan parlimen adalah hak yang di-Pertuan Agong, ya. Kalau kita tengok perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, Agong boleh memanggil, memprorok dan membubarkan parlimen, ya. Dan kita juga harus tengok perkara 40/2(b), iaitu berkenaan dengan hak budi bicara yang di-Pertuan Agong, iaitu dalam soal pembubaran parlimen, yang di-Pertuan Agong tidak tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan hak budi bicara baginda, sama ada untuk memperkenankan ataupun tidak, ya. Sekejap, ya. Jadi dalam konteks undang-undang telah jelas, walaupun Anwar Ibrahim mempunyai angka yang cukup, dia tidak semestinya beliau boleh dilantik menjadi Perdana Menteri ataupun beliau boleh menubuhkan kerajaan, ya, kerana perkara itu adalah hak mutlak Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, di mana perkara 55 dan perkara 40(2)(b) mewartakan. Jadi pada ketika ini kita dah tahu pada sidang media itu Anwar mengumumkan dia ada angka, tetapi soal sama ada Anwar boleh dilantik menjadi Perdana Menteri atau akan dilantik menjadi Perdana Menteri
atau sama ada beliau boleh menubuhkan kerajaan, itu adalah satu perkara yang masih sama dan ianya bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong kelak. Jadi pada ketika ini kita tak tahu sama ada Anwar akan jadi Perdana Menteri dan menubuh kerajaan baru. Kita tak tahu sehinggalah Yang di-Pertuan Agong mengumumkan pendirian baginda. Dan ada persoalan yang ditanyakan kepada saya sewaktu perbincangan dengan sahabat saya Profesor Shan Rahayu. Beliau telah bertanya pendapat saya berkenaan dengan apakah Yang di-Pertuan Agong wajib atau harus melayan kehendak Anwar, permintaan Anwar. So jadi di sini, di situasi ini, apabila Yang Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mempersembahkan surat akuan sumpah daripada ahli-ahli parlimen, dan mungkin Tuanku memanggil semua ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim untuk mengesahkan sama ada Anwar ada angka atau tidak. Dan jika pun Anwar ada angka ketika itu, Yang di-Pertuan Agong berhak untuk memberitahu, memaklumkan kepada Anwar Ibrahim agar menulis surat kepada Speaker Parlimen, maklumkan kepada Speaker Parlimen yang beliau ada angka, dan Yang di-Pertuan Agong juga boleh meminta Parlimen, Speaker Parlimen untuk mengadakan usul undi, dan kita pun tahu pada bulan Julai lepas usul yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir untuk undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah diterima speaker, dan mengikut aturan mesyuarat Parliament Standing Order, speaker mempunyai kuasa di perkara 11 atau perkara 15 saya lupa, mempunyai kuasa untuk menentukan waktu dan tempoh bilakah pengundian harus dibuat, boleh dibuat atau tidak dibuat atau akan dibuat. So dalam hal ini Yang di-Pertuan Agong boleh saja, kalaupun Anwar ada angka dan Tan Sri Muhyiddin tidak mahu bubar parlimen, Yang di-Pertuan Agong boleh berhak untuk merujuk kepada parlimen untuk menyelesaikan perkara ini. Dan saya pasti jika Anwar mempunyai angka dan Perdana Menteri telah hilang sokongan majoriti, saya pasti Perdana Menteri akan dimaklumkan oleh pihak istana, dan Perdana Menteri mempunyai dua pilihan seperti mana perkara 43.4 watakan, iaitu nombor satu, beliau meletakkan jawatan, nombor dua, memohon untuk pembubaran parlimen. Jadi itulah situasinya pada ketika ini. Saya harap ini dapat menjawab persoalan orang ramai. Dan ada juga beberapa penganalisis politik dan statement-statement dan pernyataan yang tersebar di dalam media sosial mengatakan Anwar hendak divert isu pengampunan beliau, di mana mahkamah telah membuat penghakiman yang plaintiff peguam Bas Azam ada merit, ada locus standi untuk mempersoalkan proses pengampunan Anwar Ibrahim itu. Ramai orang kata Anwar nak divert isu ini, tapi pada pendapat saya, walaupun mahkamah dah buat penghakiman tersebut dan perbicaraan akan berlangsung pada November ini, pun begitu, keputusan itu bukan dalam masa terdekat. Keputusan itu mungkin dalam masa setahun. Dan kemudian jika keputusan itu tidak di pihak Anwar sekalipun, Anwar Ibrahim boleh membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan dan seterusnya Mahkamah Persekutuan. So proses kes pengampunan yang dicabar oleh Peguam Bas Azam itu mungkin akan tamat dalam masa 2 tahun. Jadi Anwar mempunyai masa untuk
bertanding di pilihan raya jika ada PRU15 dan beliau melihat itu satu peluang yang tidak boleh diketepikan. Ya. Kemudian saya juga tengok satu trend di media sosial Facebook dan WhatsApp di mana ramai orang penyokong UMNO menghentam Datuk Ahmad Zahid Hamidi, menghentam Datuk Ahmad Zahid Hamidi kerana terdapat satu pernyataan, satu artikel, satu statement yang Datuk Zahid Hamidi mengatakan yang UMNO tidak boleh mengawal jika MP-MP UMNO BN menyokong Anwar Ibrahim. Ya. Sebab kalau kita tengok pernyataan rasmi daripada GPS Sarawak, mereka tidak menyokong Anwar. Daripada Mahathir, mereka tidak menyokong Anwar. Dan daripada Sabah pun tidak menyokong Anwar. Ya. Jadi daripada PAS pun mereka katakan mereka tidak menyokong Anwar. Ya. Jadi kemungkinan kebarangkalian paling besar sokongan yang Anwar dapat itu adalah daripada BN UMNO. Ya. Jadi UMNO dan BN tidak boleh mengawal MP-MP mereka kerana itu adalah keputusan peribadi. Ya. Seperti mana perkara 43.2 Pelambang Persekutuan mengatakan mana-mana ahli parlimen boleh dilantik menjadi Perdana Menteri jika pada hemat Yang di-Pertuan Agong beliau mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Ya. So, saya melihat situasi ini jika pun benar MP-MP UMNO BN yang menyokong, dikatakan menyokong Anwar Ibrahim itu, saya melihat sokongan itu adalah semata-mata di atas nama satu strategi politik. Ya. Satu strategi politik untuk memberikan tekanan kepada Tan Sri Muhyiddin agar memohon untuk pembubaran parlimen. Kerana sebelum ini kita tahu Pakatan Harapan tidak mahu parlimen dibubarkan. Seboleh-bolehnya mereka berkata mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin. DAP kata semua, Anwar kata semua menyokong Tan Sri Muhyiddin kerana mereka tidak mahu PRU15 pada masa terdekat. Kerana jika diadakan PRU15 pada masa terdekat, mereka tahu mereka akan tewas dan kalah. Ya. Jadi situasi ini telah berubah apabila Perikatan Nasional ditubuhkan. Ya. Dan saya tidak boleh nak nafikan, ya, pada pendapat peribadi saya tidak boleh nak nafikan penubuhan Perikatan Nasional di mana UMNO tidak join Perikatan Nasional itu telah menghasilkan satu persengketaan antara akar umbi UMNO dan PPBM. Ya. Akar umbi UMNO tidak bersetuju PPBM masuk Muafakat Nasional dan akibatnya PPBM dan PAS menubuhkan Perikatan Nasional dan UMNO tidak mahu join, tidak mahu masuk Perikatan Nasional. Kemudian datang pula pilihan raya negeri Sabah, ya, yang terjadi secara tidak ada orang sangka. Ya. Dan di segi politik, di segi matematik politik, berkemungkinan BN merasakan akibat kewujudan Perikatan Nasional yang meniru logo Barisan Nasional, PPBM meniru logo karakter UMNO dan PAS tidak setia kepada UMNO di dalam Muafakat Nasional. Ya. PAS tikam belakang UMNO. Ya. Dan mungkin BN UMNO merasakan penubuhan Perikatan Nasional yang menggunakan logo color biru sama macam BN ini mungkin untuk membunuh UMNO BN. Dan mungkin juga mereka tahu di Sabah ni peluang untuk gabungan rakyat Sabah menang itu agak tipis kerana apa yang diperlihatkan di atas tidak sama apa yang terjadi di dasar. Ya. Ya, di atas kertas dilihat gabungan rakyat Sabah, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PCS begitu aman damai, tetapi sebenarnya tidak. Ya. Kerana kita dapat maklumat bahawa di East Coast, di Timur Sabah, East Coast Sabah, warisan menguasai, ya,
dan di pantai barat Sabah, West Coast Sabah, BN menguasai, ya, dan orang-orang Sabah, orang Kadazan dikatakan menolak PPBM, ya. Dan kita juga tahu karakter Perikatan Nasional ni warna biru, pelbagai kaum apa semua dia tiru Barisan Nasional. Dan kita tahu PPBM ni karakter dia sebiji 100% UMNO. Jadi mungkin Barisan Nasional merasakan mereka tergugat dan mereka melancarkan satu strategi politik untuk memberikan tekanan kepada Tan Sri Muhyiddin agar Tan Sri Muhyiddin memohon pembubaran Parlimen di atas sebab-sebab 2 kali pengundian di dalam Parlimen, PN hanya mempunyai majoriti yang sangat tipis, iaitu 2 majoriti, ya, 109 versus 111. Dan mungkin juga Barisan Nasional merasakan kewujudan Perikatan Nasional ini tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Barisan Nasional, ya. Dan mungkin juga ada kebarangkalian, ya, di percaturan politik di Sabah melihatkan kerakusan Perikatan Nasional, ya, sehingga membelangkangkan BN, ya, Barisan Nasional, ya. Ini satu di segi politik, ini satu perkara yang harus diambil berat oleh pencatur-pencatur politik Barisan Nasional. Ya, Pakatan Harapan mengambil peluang ke atas ketidakstabilan politik di dalam Perikatan Nasional dan BN ini untuk menukar pendirian mereka daripada tidak mahu PRU awal kepada bersetuju untuk PRU awal, kerana mereka melihat ada peluang tertentu, peluang politik tertentu kepada mereka. Jika PRU diadakan pada masa kini, mereka lihat mereka boleh menang, ya, kerana BN dan PN tidak sekata, ya. Dan kita juga tidak boleh menafikan di Sabah, ya, di pilihan raya negeri Sabah, ya, dengan timing yang Anwar gunakan untuk pengumuman ini, kita boleh menjangkakan agak sukar bagi Barisan Nasional untuk menang selesa. Kalau menang pun mungkin majoriti sikit, 2 atau 3, ya. Tidaklah berbelas seperti yang seharusnya, yang lebih selesa, ya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor di mana jika berlaku kekalahan BNPN di Sabah atau dengan majoriti yang tipis, ini akan mencorakkan satu blueprint baru perancangan politik untuk Pakatan Harapan, ya. Ini PRN Sabah boleh digunakan, keputusan PRN Sabah boleh digunakan sebagai benchmark untuk melihat kekuatan Perikatan Nasional, dan perkara ini harus dikhawatiri oleh Barisan Nasional. Maka di atas sebab-sebab ini, di atas faktor ini, saya menyokong dan saya secara peribadi menyokong dan bersetuju percaturan politik dan strategi politik yang dilakukan oleh Barisan Nasional, iaitu terdapat MP-MP BN yang menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam episod kali ini, ya. Dan kerana saya pasti sokongan itu bukan satu sokongan yang tulen. Sokongan itu adalah jika pun ada MP-MP BN UMNO menyokong Anwar Ibrahim, itu adalah satu sokongan strategik, ya, satu sokongan strategik, satu sokongan yang ada percaturan politik, ada strategi politik, ya, iaitu untuk mendatangkan tekanan politik kepada Tan Sri Muhyiddin, kepada Perikatan Nasional untuk memohon pembubaran Parlimen daripada yang di-Pertuan Agong. Dan saya amat yakin dengan kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam perkara ini, kerana jika kita ambil kira sejak PRU 14 sehingga hari ini, kestabilan politik negara kita ternyata amat tergugat, ya.
Dan kekuatan Perikatan Nasional sangat tipis, ya, iaitu hanya dengan 2 MP, dan ketidakstabilan politik ini telah menggugat negara dan rakyat, ya. Dan kita tidak boleh menafikan sebagai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah melakukan yang terbaik, ya, untuk rakyat dan negara. Tapi dalam pada masa yang sama, Barisan Nasional amat wajar, amat harus mementingkan survival politik mereka. Mereka harus memikirkan strategi-strategi untuk mengurangkan tekanan politik daripada Perikatan Nasional, ya. Dan sebelum PRN Sabah, kita tengok perebutan kerusi, perebutan kawasan di Sabah, menunjukkan Barisan Nasional ditekan, dan PPBM yang di dalam Perikatan Nasional bersama PAS, ya, dan bersama Kluster Azmin mempunyai kuasa kerajaan sebagai Perdana Menteri, dan menekan Barisan Nasional, ya, itu kita tidak dapat nafikannya. Dan pada pendapat saya, segala kecaman-kecaman dan cacian dan hentaman ke atas Presiden Zahid itu adalah tidak realistik, ya, tidak realistik, kerana Presiden Zahid tidak bersalah dalam hal ini. Dan jika saya sebagai Presiden UMNO melihat situasi BN pada ketika ini, jika saya pengurusi UMNO dan Presiden UMNO dan melihat pada situasi ketika ini, PN, Perikatan Nasional yang jelas meniru kita BN dengan color, dengan macam-macam karakter kita, dia tiru bulat-bulat, itu adalah satu ancaman kepada survival Barisan Nasional. Dan jika saya menjadi pengurusi BN dan Presiden UMNO, sudah tentu saya akan merencanakan satu percaturan politik yang boleh memberi keuntungan kepada kita dan mengurangkan tekanan politik kepada kita, ya. So dalam hal ini saya salut dengan kebijaksanaan Presiden Zahid dan juga MP-MP UMNO yang terlibat, ya. Lebih-lebih lagi 10 budak nakal UMNO yang saya lihat, saya bersetuju dengan perencanaan dan strategi politik pada masa kini untuk mereka mendatangkan tekanan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin agar di dalam satu situasi yang pilihan beliau adalah untuk memohon pembubaran parlimen, ya. Walaupun PH telah menukar pendirian daripada tidak mahu PRU15 pada masa dekat kepada mahu, dan PH melihat keuntungan politik jika berlaku apa yang telah berlaku, iaitu persengketaan keserasian BN dan PN ini. Walaupun mereka melihat itu satu keuntungan politik kepada mereka, tapi kita BN ada matematik lain dan kita melihat daripada sudut lain, dan kita yakin jika berlaku PRU15, kita akan kembali kepada situasi di sebelum PRU14, ya. Sekejap saya tengok komen sekejap, ya. Saya kena tengok dekat telefon ni, sekejap. Waalaikumsalam kepada semua yang bagi salam. Selamat malam semua, ya. Okey, saya tengok komen-komen. Jadi siapa-siapa ada soalan boleh tanya, ya. Sementara saya baca komen-komen pendapat-pendapat yang ada ni. Banyak komen pendapat yang ada ni saya bersetuju, ya. Amirul Hanafi, saya tidak, itu pendapat you, Amirul Hanafi kata, Tok Bah, terus terang sajalah UMNO dengan PKR akan tubuhkan kerajaan, Okey, Bro Amirul Hanafi, ya. Saya dah katakan tadi, saya tidak bersetuju UMNO dengan PKR akan menubuhkan kerajaan, kerana keputusan ini akan bergantung kepada sama ada Perdana Menteri memohon pembubaran parlimen atau tidak. Kalau Perdana Menteri meletak jawatan,
Jika Perdana Menteri hilang majoriti dan beliau meletak jawatan, ya, seperti mana perkara 43.4 Perlembagaan katakan, beliau ada dua pilihan, letak jawatan atau mengubah parlimen. Ya. Jika ikut kata Amirul Hanafi, UMNO PKR tubuh kerajaan, ya, jika Perdana Menteri letak jawatan, ya, Anwar jadi Perdana Menteri dan kerajaan boleh ditubuhkan, ya, kerana Perdana Menteri tidak mohon pembubaran parlimen. Tapi jika Perdana Menteri memohon pembubaran parlimen, ya, Bro Amirul, Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara sama ada untuk memperkenankan ataupun tidak memperkenankannya. Jadi situ kita kena tahu. Waalaikumsalam Nizam Perkasa. Ya, alif separatism, ya, itu satu strategi, ya. Kita memang memberi tekanan pada PM untuk dia mohon bubar parlimen, ya, pada pendapat saya. Ya, Megah Hitam, saya tak ada baca buku, tak ada baca skrip. Ini memang saya lah. Ini memang cara saya. You boleh tengok live saya sebelum ni. Ini memang cara saya. Amirul Hanafi, saya nak terus terang macam mana. Bahagian UMNO dah bersepah. Itu saya tak tahu lah. Sekejap. Nur Abdillah, ada peluang ke Anwar jadi PM? Ini kan seperti saya katakan tadi, terpulang. Jika Perdana Menteri tidak mohon bubar parlimen, maka beliau akan dilantik menjadi Perdana Menteri lah. Kalau Perdana Menteri mohon bubar parlimen, terpulang pada budi bicara yang di Pertuan Agong lah, sama ada untuk memperkenankan ataupun tidak. Saya tengok komen lagi sikit. Saya kena tengok kat komen lagi satu, dekat phone lagi satu. Terima kasih kepada yang komen. Ahmad Razwan Masri tanya, jika parlimen dibubar, adakah PPBM kembali pada UMNO untuk jadi calon MP PR15? Saya tak pasti yang tu. Keputusan calon MP BN UMNO ni keputusan tertinggi, pimpinan tertinggi Barisan Nasional dan UMNO. Saya tak pasti bab tu, Ahmad Razwan Masri. Waalaikumsalam. Pewaris keris berapi, dah lama tak jumpa, bro. Saya tu hari ada buat 3-4 live, tak nampak, bro. Selamat malam, bro. Ya, pewaris keris berapi. Situasi politik negara kita sejak PRU 14 tidak stabil dan saya amat bersetujulah PRU diadakan untuk dapat mandat baru rakyat. Kita tengok di dalam parlimen pun PN hanya ada 2 saja majoriti, sangat kecil, sangat tipis. Jadi macam-macam perkara boleh berlaku dan trending MP boleh lompat sana lompat sini. Saya rasa demi kepentingan negara dan rakyat lebih baik PRU diadakan. Hero Kampung, apakah jangkaan saya? Saya dah jangkaan saya, jika Anwar ada angka, Perdana Menteri akan dimaklumkan dan
Perdana Menteri ada dua pilihan seperti mana perkara 43.4 Perlembagaan wartakan, sama ada beliau meletak jawatan atau mohon untuk ubah parlimen ya. Tapi in normal circumstances dalam persekitaran politik yang biasa, jika Perdana Menteri hilang sokongan majoriti, dia akan mohon berubah parlimen lah. Macam itu hari Mahathir, dia tak mohon berubah parlimen, dia letak jawatan dia tak mohon berubah parlimen. Tapi untuk Tan Sri Muhyiddin, kita tak tahu sama ada dia nak mohon berubah parlimen ataupun tidak. Politik ni tidak statik, dia bergerak-gerak, dia hidup ya, dia macam-macam boleh jadi. Kalau Tan Sri Muhyiddin berpakat dengan Anwar Ibrahim, mungkin dia tak perlu mohon berubah parlimen. Mungkin dia bagi Anwar jadi Perdana Menteri saja. Mungkin kita tak tahu bab ni ya. Love Kakak ya, bukan bosku saja yang bercakap tentang pembangunan ekonomi kepentingan rakyat itu ini. Kita pun bercakap, kita pun risau ekonomi kita ya. Benda-benda ni pun politik ni kita pengundi, kita kena bercakap lah kan. Bukan bosku saja, semua orang pun ada bercakap. Tak boleh semua kata bosku saja. Kita ni pun ada juga, kita pengundi, kita pun ada bercakap tentang ekonomi rakyat, kepentingan negara. Kita pun ada cakap. Love Kakak. Ya, Brodin Syarif. Saya tengok komen sorry, tak boleh tahu. Anwar Black, saya dah ulas kes pengampunan Anwar Ibrahim tu lambat lagi nak habis, mungkin 2 tahun lagi lah, sebab dia boleh buat rayu sampai apa pun keputusan mahkamah dibicarakan November ini, kemudian mahkamah buat penghakiman tahun depan. Anwar boleh buat rayuan ke mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, dan perkara ini akan berlanjutan sehingga mungkin paling lama pun 2 tahun. Jadi ruang 2 tahun tu amat besar untuk orang politik. Selamat malam Bro Hendrik. Amirul Hanifi, saya tidak berkias. Saya tidak boleh bercakap sesuatu yang tak ada bukti ya. Saya tak perlu berkias ya, Amirul Hanafi. Amirul Hanafi ya, politik tidak statik. Mungkinlah you cakap betul ya, Tan Sri Muhyiddin proksi Mahathir itu ini mungkinlah. Ya, mungkin. Dalam politik ni, politik tidak statik. Politik tu hidup, macam-macam boleh berlaku. Seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin tidak mohon berubah parlimen ya. Kemungkinan tu ada kerana beliau boleh mungkin berunding dengan Anwar Ibrahim ya. Kita tak tahu ya, tapi bagi saya baguslah kalau dia berunding Anwar Ibrahim ke Mahathir ke, biar dia sokong balik DAP tu. Kalau tak jadi PR15 hari ni pun PN dah habislah sebab kembali kepada DAP ya. Jadi peluang politik yang ada untuk Barisan Nasional ini tidak harus disisirkan ya. Kita harus ambil peluang ya, kerana Perikatan Nasional tidak jujur kepada kita dan hendak membunuh kita ya, meniru kita bulat-bulat. Begitu juga dengan PAS di dalam Muafakat Nasional. PAS tikam UMNO ya, tinggalkan UMNO dan bersekutu dengan PPBN, tubuhkan Perikatan Nasional ya, buat Perikatan Nasional tu macam BN ya. Dah PPBN tu karakter dia sebiji macam UMNO. Kita ditikam dah macam-macam. Apa salah kali ini kita menikam PPBN? Ya, mula-mula dulu memang PH tak nak lah, Anwar DAP tak nak lah PR15. Sebab kalau buat PR15 di masa terdekat, mereka akan kalah. Tapi apabila Perikatan Nasional ditubuhkan, keadaan menjadi lain.
Ya, mereka melihat Perikatan Nasional tidak sekata dengan Barisan Nasional. Mereka melihat ada pergeseran dan mereka merasakan kalau ada PRU mereka boleh menang. Dan BN melihat di Sabah untuk menang selesa agak tipis. Mungkin kalau menang pun PN menang GRS, Gabungan Rakyat Sabah, PN menang pun lebih 2 kursi, 3 kursi saja. Itu tidak memberi satu keuntungan politik yang besar kepada BN dan PN. Ya. Mungkin BN hantar 10 budak nakal mereka untuk menyokong Anwar dan untuk menimbulkan tekanan politik kepada Tan Sri Muhyiddin akan mohon untuk membubarkan parlimen. Ya. Dan saya rasa sokongan MP UMNO kepada Anwar tu bukan sokongan tulen. Ya. Saya tak rasa tulen. Saya rasa dia satu sokongan yang berbentuk percaturan politik. Ya. Itu pendapat saya. Saya tengok komen lagi sikit. Saleh Talib, kita fokus pada topik live malam ni. Boleh tak? Jadi kalau ada soalan boleh tanyalah. Siapa-siapa ada soalan nak tanya ke apa ke Jadi itu apa pun selagi yang di-Pertuan Agong tidak mengumumkan apa-apa pernyataan, selagi itu apa saja kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak ada merit. Dia kata ada artikel mengatakan Anwar dakwa boleh tubuhkan kerajaan, dia akan tubuhkan kerajaan. Macam mana dia kata dia akan tubuhkan kerajaan? Yang di-Pertuan Agong belum sahkan pun dia ada majoriti. Kita tak tahu sama ada Perdana Menteri hilang sokongan majoriti ataupun tidak. Kita tak tahu ya. Dan kita tak tahu sama ada apa keputusan yang di-Pertuan Agong jika ada permohonan Perdana Menteri mohon untuk ubah parlimen, apakah yang di-Pertuan Agong akan perkenalkan atau tidak, kita tak tahu. Apakah yang Pertuan Agong akan melantik Anwar Ibrahim? Jika Anwar Ibrahim ada majoriti sekalipun, kita tak tahu. Ya, jika pun Anwar ada majoriti, ya, dan Perdana Menteri hilang sokongan majoriti, Perdana Menteri ada dua pilihan. Perkara 43.4, pilihan nombor 1 meletak jawatan, pilihan nombor 2 mohon untuk pembubaran parlimen. Dan jika Perdana Menteri mohon untuk pembubaran parlimen, itu hak yang di-Pertuan Agong untuk perkenalkan atau tidak. Ya, dan pihak istana mengesahkan Anwar akan diperkenalkan untuk menghadap Agong. Dan jika pada masa yang sama Perdana Menteri mohon untuk menghadap yang di-Pertuan Agong, maka Perdana Menteri harus didahulukan, diutamakan kerana beliau adalah Ketua Kerajaan. Selepas jumpa Perdana Menteri baru jumpa Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang. Ya, dan dalam normal circumstances sudah pasti Tan Sri Muhyiddin akan mohon bubar parlimen. Kalau dia tak mohon bubar parlimen, dia pilih letak jawatan. Ini satu kerugian kepada dia, dan jika pun dia berunding dengan Anwar Ibrahim, itu akan merugikan dia di jangka panjang, merugikan Perikatan Nasional jangka panjang. Saya tidak rasa dia mahu rugi itu. Dan situasi dia hari ini tak sama dengan di waktu 24 Februari hari itu. 24 Februari Mahathir letak jawatan. Dia sangka dia akan dipilih semula. Ya, dia tak mahu bubar parlimen. Tapi kali ini Tan Sri Muhyiddin kalau letak jawatan, habislah Perikatan Nasional habis. Jadi pilihan terbaik untuk dia adalah mohon bubar parlimen.
Viva La Shazara, kenapa MPBN tak mahu menarik diri daripada Kabinet Muhyiddin? Kenapa kita nak menarik diri? Kita ada 43 MP yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Kita ada 10 menteri dalam tu, 11 menteri. Kenapa kita nak tarik diri? Kita perlukan kuasa di dalam kerajaan. Ya. Siapa tanya? Saya tak nampak. Bukan semua pertanyaan saya nampak dalam ni. Saya nak tengok siapa tanya tadi. Okey, saya jawab soalan Nizam Perkasa. Nizam tanya, apakah ini satu soalan untuk akan isu yang... tidak, Nizam. Dia tak payah nak kabur-kabur. Nak kabur apa? Isu tu straightforward di dalam mahkamah. Dia nampak BN dan PN tidak sekata dan PH nak ambil peluang. Dan PH mahu PRU 15 diadakan segera. Itu pendapat saya, Bro Nizam. Pewaris keris berapi. Ya, BN boleh menang jika dia diadakan PRU 15. Sebab PN, Tan Sri Muhyiddin, PN, PAS, PPBM tak berani adakan PRU sekarang. Tak berani. Mereka nak perkuatkan diri mereka dulu. Mereka tak berani. Yang berani, yang hendakkan PRU 15 hanyalah BN UMNO. PH mula-mula tak berani. PPBM tak berani. PN tak berani. Tapi PH ubah pendirian. Daripada dia tak nak PRU 15, dia nak. Sebab dia nampak PN dengan BN tidak sekata. Ya, ada pergeserannya. Okay, saya tak nampak semua komen semasa live ni. Bukan saya tak nak jawab. Saya tak nampak semua komen. Masa live dia tak nampak semua komen. Itu kita kena tahu. Saya tengok komen lagi. Alin Rosli, boleh ke rakyat terima Anwar jadi PM? Saya tak tahu lah. Ya, kalau ikut keputusan PRU 14, undi popular Pakatan Harapan 50.1%, kita 49.9%. Kita bercakap soal rakyat ni, kita jangan tengok kita saja rakyat. Kita ada 14 juta pengundi. Ya, 50% menyokong PH. Kita kena tahu tu. Ari Wibowo, sekiranya Anwar menjadi PM, apakah implikasi terhadap Parti Bersatu seperti Azmin Ali? Kalau Anwar jadi PM, perkara pertama yang dia akan lakukan adalah menghapuskan dan melemahkan musuh-musuh politik dia. Siapa saja musuh politik dia, PPBM, Azmin, UMNO, dia akan hapuskan. Dia akan lemahkan. Siapa tadi tanya? Ya, ni soalan Zack Andri apa yang dia ini ada menyai apa? Ya, pada saya ada. Apabila Anwar mengatakan Zack Andri apabila dia mengatakan dia hendak tubuhkan kerajaan itu dia membelakangkan Yang di-Pertuan Agong. Itu satu bentuk kesalahan penghinaan ke atas Yang di-Pertuan Agong. Dia tak berhak kata dia boleh tubuhkan kerajaan. Dia tak berhak kata dia akan tubuhkan kerajaan itu ini. Tak boleh. Sebab Agong belum buat keputusan. Dan itu kesalahan menghina kebijaksanaan Agong. Ya, menghina Agong, mendahului Agong. Itu satu kesalahan akta hasutan tu. Ya, Zack Andri. Ni yang nama Jawi ni yang telah jelas yang menyokong Anwar ni daripada MP-MP daripada UMNO BN telah kita PAS dan nafikan, GPS Sarawak nafikan, GPS Sabah nafikan, semua dah nafikan. Presiden Zahid pun dah katakan dia tak dapat buat apa-apa jika MP UMNO menyokong Anwar. Dan pada pendapat saya MP UMNO BN yang menyokong Anwar. Dan itu adalah satu sokongan strategik, satu sokongan yang bersifat percaturan politik. Dia bukan satu sokongan tulen. Alif separatism, saya dah cakap analisis
politik Sabah pada saya, jika pun PN Gabungan Rakyat Sabah menang tipis lah. Mungkin menang dengan 2-3 dun saja. Tidak dapat menang selesa. Di atas sebab itu percaturan untuk mendatangkan tekanan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen itu terjadi pada hari ini. Ya betul, Nizam Perkasa. GPS Sarawak telah membuat pernyataan statement yang mereka tidak menyokong Anwar. Itu betul Assalamualaikum Bro Labelin. Saleh Tahib, tak tahulah tim siapa yang sokong tapi MP UMNO daripada MP BN UMNO mungkin juga Kim Hishamuddin, ya mungkin juga, kerana ini satu sokongan strategik bukan sokongan tulen saya tak tahu pewaris keris berapi. Saya tak tahu apakah UMNO dan PAS akan bekerjasama. Ini bergantung kepada pendirian politik PAS lah. Bergantung kepada pendirian politik PAS dan UMNO lah. UMNO tak ada masalah untuk bekerjasama dengan PAS. Tapi jika PAS terus nak bersama PPBM dan Perikatan Nasional, maka UMNO harus buat keputusan yang lebih untuk utamakan BN UMNO. Itu pendapat saya. Ya, betul. Muhammad Nazri yang menyokong beliau adalah MP. Ya, saya setuju dengan Eliasak Muhammad Ya, Alan Rizwan seperti saya katakan tadi. Minta maaf yang mana komen merapu-merapu ni saya tak larat nak layan Komen merapu, minta maaf, saya tak larat nak layan. Kalau you nak komen, you sanggah apa yang saya kata point to point lah. Tak payah nak buat merapu-merapu ni, penat lah. Saya kurang sihat ni. Rashidin Wahid, report polis lah. You kena report polis lah. Baru polis boleh ambil tindakan ke atas Anwar. Saya masih lagi tengok komen yang merapu-merapu ni, saya tak layan. Kepada komen-komen yang saya tak jawab tu, tanda saya setuju ataupun saya semasa live ni saya tidak nampak semua komennya. Ya, Johannes Tua. Saya harus katakanlah Anwar dapat sokongan MP UMNO BN. Dan saya harus katakan yang MP UMNO BN ni memberi sokongan strategik. Satu sokongan yang ada percaturan politik lah. Bukan satu sokongan tulen. Okay, JMK. See you later. Okay, setakat itu yang saya boleh ulas. Topik kita malam ni saya dah memberi ulasan saya. Jadi saya tengok tidak ada banyak soalan-soalan yang untuk saya jawab. Saya rasa saya dah boleh tamatkan live ini pada malam ini. Jadi
saya boleh setuju dengan pendapat Cikgu Lamun Lin. Dan setakat itu untuk malam ini, ya. Dan saya telah katakan apa yang saya nak katakan dan merujuk pada topik live ini, ya. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya.